Sebab apa dia meningkat? Dia sebenarnya kita boleh kaitkan dengan konsep supply and demand lah. Dan apabila banyak demand, iaitu apabila orang ada banyak insurans ataupun takaful, dan mereka telah faham dan menganggap insurans ini boleh membantu mereka dalam menampung kos rawatan yang tinggi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi tentang adakah medical card ini satu kewajipan untuk anda dapat. Salah satu sebab mengapa saya ingin berkongsi dalam video ini kerana saya telah membaca salah satu laporan yang telah menarik perhatian saya bahawa medical inflation punya laporan pada tahun 2019 yang lepas sebenarnya telah menunjukkan rawatan medikal ini telah meningkat sebanyak 15%. Jadi itulah sebenarnya yang boleh dikaitkan dengan insurans ataupun takaful, mengapa setiap tahun kosnya akan meningkat. Sebab apa dia meningkat? Dia sebenarnya kita boleh kaitkan dengan konsep supply and demand lah. Dan apabila banyak demand, iaitu apabila orang ada banyak insurans ataupun takaful, dan mereka telah faham dan menganggap insurans ini boleh membantu mereka dalam menampung kos rawatan yang tinggi, dan secara tidak langsung syarikat yang menyediakan servis produk insurans ini akan dapat manfaat daripada kenaikan demand ini. Jadi harga pun akan naik dan terus meningkat, dan juga kos dan teknologi juga pun akan turut meningkat. Jadi saya nak berkongsi hal ini yang berkaitan dengan takaful. Sebab apa? Ramai yang saya akan jumpa, ramai yang akan cakap takaful ini wajib ambil, dan ada juga yang cakap takaful ini tidak wajib ambil. Jadi pada pendapat saya, walaupun takaful ataupun insurans ini adalah perkara asas yang wajib anda ambil ketika anda dapat gaji yang pertama, sebenarnya takaful ini masih lagi tidak wajib kerana ia adalah atas pilihan masing-masing sebenarnya. Jadi mungkin anda pelik kenapa saya cakap atas pilihan masing-masing pula. Sebab apa? Apabila takaful ni adalah atas pilihan masing-masing, sebenarnya anda yang memutuskan apa yang anda mahu dalam hidup anda, dan segala tindakan dan apa yang anda mahu buat sebenarnya atas pilihan anda masing-masing. Dan sudah tentu tindakan ataupun pilihan anda itu akan memberi kesan apa yang anda akan dapat dalam hidup anda. Sebagai contoh, jika saya nak kaitkan pilihan hidup masing-masing ini dengan takaful, sudah pasti ramai yang tidak akan faham sama ada adakah anda perlukan medical card, adakah anda perlukan income replacement. Jadi kemungkinan rakyat di Malaysia ini susah nak faham. Jadi sebab itulah saya akan kongsikan dalam video ini dalam bentuk analogi yang lain. Sebagai contoh, kita analogikan situasi ini dengan telefon. Sudah tentu pada masa kini hampir semua orang di dunia ini telah memakai smartphone. Dan apabila semua orang telah pakai smartphone, adakah kita masih lagi ada pilihan untuk tidak mahu juga pakai smartphone? Sudah tentu boleh, walaupun semua orang telah pakai smartphone dan anda mengambil keputusan tidak mahu juga pakai smartphone. Tapi sudah tentulah, sebab sekarang ni hampir ke semua urusan memerlukan smartphone untuk kita selesaikan. Sebab apa? Sebab hampir semua orang akan memakai WhatsApp. Jaranglah yang masih lagi pakai SMS. Dan segala teknologi pula sekarang ni semuanya menggunakan online. Anda mahu beli barang, mahu beli garam sekalipun, kadang tepung, beras ataupun keperluan rumah, semuanya melalui online. Jadi senang cerita, hampir semua kerja kita terpaksa lakukan secara online. Jadi sebenarnya terpulang kepada masing-masing. Ya betul, ada juga yang kata boleh saja tak pakai smartphone ni dan masih juga boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Jadi sekiranya anda mahu melakukan sebarang urusan, mahu berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh tanpa menggunakan smartphone, jadi pilihan yang ada pada masa sekarang sudah tentulah public phone yang masih ada di Malaysia, itu pun jika ada. Cuma bagaimana pula dengan keadaannya apabila seseorang itu mahukan buat belian yang terbaik untuk mereka. Mereka mahukan beli smartphone supaya mereka boleh berkomunikasi dengan lebih efisien. Jadi maka mereka terpaksalah keluarkan kos yang lebih semata-mata untuk terpaksa juga beli smartphone ni. Tapi kalau jika masih ada yang cakap bahawa mereka tidak perlukan phone dan mereka lebih selesa untuk memakai public phone saja, jadi itu semua terpulang pada masing-masing dan saya tidak boleh paksa. Sebagai contoh, analogi yang lain juga kita boleh kaitkan dengan kenderaan. Ada yang mahu pakai kereta sendiri dan ada yang tak nak pakai kereta sendiri, mahu guna Grab car saja, dan ada juga yang sanggup gunakan public transport saja secara harian.
Jadi semua pilihan-pilihan itu sebenarnya bergantung kepada pilihan masing-masing, disebabkan tahap kesedaran setiap individu itu berbeza dan juga tahap penerimaan setiap individu itu juga berbeza. Jadi jika saya nak kaitkan dengan konteks takaful, terutama dalam pemilihan medical card, apabila ada orang nak dapatkan rawatan, ada orang yang lebih suka untuk pergi ke private hospital dan ada orang yang hanya suka lebih kepada pergi ke hospital kerajaan, dan ada juga orang yang nak dapatkan rawatan yang cepat, dan ada juga orang yang tak kisah pun jika dapat rawatan yang lambat. Ada juga yang prefer untuk dapatkan keselesaan apabila masuk ke dalam ward, dan ada orang tak kisah pun dengan keselesaan ini asalkan mereka dapatkan rawatan. Selain itu, ada juga orang yang nak dapatkan rawatan pakar dengan segera, dan ada juga orang yang prefer tidak kisah untuk tunggu rawatan daripada pakar pada dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan lagi. Dan jika telah berjumpa dengan doktor pakar sekalipun, kemungkinan besar doktor pakar tersebut terpaksa postpone rawatan mereka disebabkan perlu merawat pesakit yang lebih mereka utamakan. Jadi sebenarnya ini terpulang kepada masing-masing, disebabkan ada orang yang sanggup bayar hospital mahal-mahal dan ada orang yang juga tidak sanggup. Dan ada juga kadang-kadang orang sanggup bayar insurans ataupun takaful setiap bulan semata-mata untuk mengelak daripada keluarkan duit mereka sendiri. Dan ada juga orang yang tak kisah keluarkan duit mereka sendiri tanpa mencarun takaful, seperti apabila mereka mahu dapatkan rawatan yang memerlukan kos yang tinggi. Mereka sanggup mencairkan aset-aset mereka yang sedia ada, seperti terpaksa jual rumah untuk menanggung kos rawatan, seperti terpaksa menggunakan pelaburan mereka di unit trust contohnya, terpaksa mengeluarkan duit daripada tabung haji demi untuk membayar kos rawatan yang tinggi di hospital yang mahal. Disebabkan mereka mahukan keselesaan, jadi mereka sanggup bayar apa saja kos rawatan yang dikenakan. Itu pun sebenarnya tiada masalah kerana ia adalah pilihan masing-masing. Jadi sebenarnya sepanjang saya berada dalam industri takaful sejak 3 hingga 4 tahun ini, sebenarnya tiada paksaan untuk anda ambil takaful ataupun tidak. Sebab apa? Sebab semuanya adalah atas pilihan masing-masing. Sebagai contoh, apabila anda masuk ke dalam kedai yang ada banyak pilihan dan tak ada banyak pilihan, cuma hanya ada 1-2 pilihan sahaja. Jika saya tanya anda, yang mana satukah kedai yang anda akan prefer untuk masuk? Sudah tentu yang ada banyak pilihan yang anda akan pilih, dan tak nak masuk yang hanya ada pilihan 1-2 jenis sahaja. Sama juga dengan konteks takaful ni. Katakanlah anda mahu ambil takaful, dan takaful tersebut boleh beri banyak pilihan kepada anda, dan sekiranya tak ada pula, anda hanya boleh pilih 1 atau 2 jenis saja, dan nak tak nak anda terpaksa pilih pilihan tersebut saja. Sebagai contohlah, dalam pengalaman saya sendiri apabila berjumpa dengan prospek yang menceritakan pengalaman ayah dia apabila kena stroke, memang benda pertama yang akan terlintas dalam fikiran kita ialah semua ini hanyalah takdir. Ya, memang betul ini semua adalah takdir, tapi setiap takdir yang berlaku itu sudah pasti ada jalan ceritanya sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Jadi dalam kes prospek ini, ayah dia sebenarnya pada asalnya hanya kena kencing manis saja, dan apabila telah kena kencing manis, kaki ayah dia pun telah bengkak, dan apabila sudah bengkak, ayah dia pun telah admit ke hospital kerajaan disebabkan ayahnya hanya mampu mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Dan sepanjang untuk mendapatkan rawatan, sudah tentu pihak hospital mahu dapatkan sampel supaya dapat confirmkan ubat apa yang diperlukan untuk merawat pesakit ni. Sebab apa? Sebab segala jenis kuman dan segala-galanya untuk confirmkan ubat yang diperlukan ini akan mengambil masa yang lama. Dan jika mahu jumpa pakar sekalipun, tetap juga akan ambil masa yang lama. Jadi sepanjang tempoh menunggu rawatan dan menunggu rawatan pakar yang lama ini, kuman yang ada di kaki ayah prospek ini telah masuk ke dalam darah, dan apabila telah masuk ke dalam darah, dia telah menyerang ke jantung pesakit ini, dan apabila telah masuk ke dalam jantung, jantung pun akan bermasalah dan ayah dia ni tidak sedarkan diri. Akhirnya dia telah serang ke bahagian otak, dan apabila telah serang ke bahagian otak, ayah prospek ini pula akan diserang stroke. Jadi apabila telah diserang stroke, satu badan akan lumpuh lah. Jadi sebenarnya bukannya masalah kita mahu panggil penyakit stroke ini datang dalam kehidupan kita ataupun tidak. Ia memang disebabkan kalau dia akan kena juga dalam hidup kita, tetap juga akan kena.
iaitu apabila kita ditakdirkan untuk kena stroke, tetap juga akan kena stroke. Walaupun kita ada pilihan yang terbaik sekalipun untuk elak daripada penyakit stroke ini, kita telah jogging pada setiap hari, kita telah menjaga makanan kita, dan jika kita mahu kena juga stroke ini, tetap juga akan kena. Cuma kita sebagai manusia ni sebenarnya ada pilihan untuk mendapatkan rawatan pakar secepat mungkin ataupun tidak. Dan lah dapat rawatan pakar yang cepat pula. Lepas tu dapat pula admit ke dalam ward yang lebih selesa. Tambahan pula, kita hanya bayar caruman pada setiap bulan yang murah saja. Dan kalau pakai takaful pun, sebenarnya kita telah mencarum dalam takaful, iaitu di mana takaful ini ia berkonsepkan secara tolong menolong, iaitu jika ayah anda yang mengalami stroke, semua pecarum takaful ini sebenarnya caruman mereka ni telah menolong untuk menanggung kos rawatan ayah. Jadi sebenarnya duit yang perlu kita keluarkan untuk bayar bil hospital adalah jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada jumlah yang kita carum. Dan pada akhirnya, semua ini hanyalah pada pilihan masing-masing. Ada yang kata nak ambil, ada yang kata tidak mahu ambil, ada yang mahu dapatkan takaful ni secepat mungkin, ada yang kata lambat lagi, dan ada juga yang telah mengambil insurans ataupun takaful tapi mereka mahu stop. Jadi sebenarnya semua ini hanyalah bergantung pada pilihan masing-masing. Dan berdasarkan kepada pengalaman saya, segala tindak tanduk dan pilihan saya ini akan mempengaruhi kehidupan saya. Jadi saya rasa dalam video ini telah cukup padat dengan info-info tentang pilihan, sama ada anda mahu dapatkan takaful ataupun tidak, anda mahu dapatkan income replacement ataupun tidak, ataupun medical card. Semuanya ini hanyalah pilihan masing-masing. Sekiranya anda prefer untuk dapatkan option yang banyak, jadi anda perlulah pertimbangkan untuk dapatkan plan-plan takaful ini. Tak kisahlah sama ada faedah untuk income replacement, ada faedah hibah takaful untuk cover hutang anda, untuk cover bisnes anda, untuk cover rawatan hospital anda, ataupun untuk pendidikan anak, ataupun untuk persaraan. Jadi pilihan inilah yang anda perlu pertimbangkan. Akhir kata, sekiranya anda mahu tahu lebih lanjut berkenaan servis dan perlindungan takaful yang saya sediakan, anda bolehlah hubungi saya ataupun klik saja link yang ada di caption video ini. InsyaAllah saya akan bantu anda untuk dapatkan plan takaful yang anda perlukan pada waktu kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.